maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita telah pun membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebentar tadi dan apa yang kita hajatkan kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi, cikgu nak ucapkan, pertama sekali nak ucapkan selamat datang kepada, setakat ni ada 29 orang. Selamat datang ke kelas matematik PDPR Matematik tahun 3. Jadi tajuk pada hari ini kita akan belajar tajuk besarnya nombor hingga 10,000. Okey, dan tajuk kecilnya kita cuba selesaikan 4 tajuk kecil, iaitu yang pertamanya tajuk teroka nombor. Yang kedua nilai tempat dan nilai digit. Yang ketiga cerakinkan nombor. Dan yang keempat banding nombor. Okey, baiklah murid-murid, sebelum saya pergi ke slide yang berikutnya, cikgu harap murid-murid dapat sediakan buku aktiviti buku aktiviti matematik yang warna jingga tu berhampiran dengan murid-murid. Jadi mana yang tak ada buku matematik tu, ada dekat beg ke, boleh pergi ambil sekarang. Buku matematik, buku teks, sediakan, dan buku tulis matematik satu. Okey, sediakan 3 benda tu, iaitu buku aktiviti, buku teks dan buku tulis mesti berada berhampiran ataupun berdekatan dengan murid-murid semua. Dan juga alat tulis lah, kena ada lah alat tulis yang lengkap, pensil, pembaris, pemadam. Okey, mesti ada bersama-sama dengan awak sekarang. Okey, dah ada belum buku tu? Boleh jawab dekat bahagian chatting. Buku tulis tak ada. Okey, buku tulis tak ada, awak boleh ambil apa-apa sahaja buku yang ada, buku conteng dulu ke, nanti cakap dengan mak dengan ataupun ayah minta tolong beli buku tulis. Dapat sediakan satu pun tak apa. Okey, ada tak murid lain yang ada masalah? Kalau ada masalah boleh on mic cakap, lepas cakap cikgu bagi respon, awak tutup mic balik. Boleh saja, bukan tak boleh buka mic sepanjang pelajaran kita. Sekiranya awak ada apa-apa pertanyaan boleh buka mic. Tapi lepas tu jangan lupa tutup baliklah. Okey, tahniah kepada murid-murid yang ada buku-buku yang saya sebutkan tadi. Baik, sekarang kita pergi ke slide yang kedua ya murid-murid. Sila perhatikan slide yang kedua. Okey, kita akan mulakan pengajaran kita pada hari ini dengan merujuk kepada buku matematik, buku aktiviti matematik yang warna jingga tu. Jadi saya harap semua murid ada. Kalau tak ada, tak apa, sabar, dulu tengok saja sini. Sebab Google Meet kita pada petang ini sedang dirakam. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, Google Meet kita ini telah dirakam dan saya akan hantarkan link rakaman ini untuk ditonton semula. Harap kita doalah sama-sama semoga tidak ada masalah dari segi internet putus ke, supaya kita boleh tengok. Baiklah murid-murid, kepada kita bergerak ke slide yang seterusnya. Sediakan buku tu, buku aktiviti tu di sebelah awak. Okey, slide yang berikutnya. Okey, slide yang berikutnya ialah muka surat 3. Jadi saya nak murid-murid buka muka surat 3, buku aktiviti. Okey, buku aktiviti muka surat 3. Kalau murid-murid ingat pada minggu lepas, iaitu minggu kedua pembelajaran kita pada tahun 2021, murid-murid dah buat buku aktiviti ni muka surat 1 dan muka surat 2, betul kan? Dan ada beberapa orang murid-murid dan ibu bapa yang dah hantar tugasan kepada cikgu secara dalam talian personal Telegram kan, dalam Telegram personal cikgu.
dan cikgu dah tanda, cikgu dah bagi komen, ada yang betul semua, ada yang kena buat pembetulan. Begitulah. Jadi tahniahlah kepada murid-murid yang telah menjalankan tugas untuk menyiapkan kerja ataupun tugasan matematik muka surat 1 dan muka surat 2 buku aktiviti minggu lepas. Okey. Jadi bagi murid-murid yang belum buat, sila ambil perhatian untuk awak siapkan muka surat 1 dan muka surat 2. Kerana pada minggu ini kita akan bermula muka surat 3. Muka surat 3 ini kalau murid-murid lihat, dia ialah tajuk teroka nombor. Tajuk teroka nombor. Okey. Okey, tajuk teroka nombor. Dalam tajuk teroka nombor ini, kalau murid-murid tengok, di sebelah kiri itu ada petak yang mengandungi gambar raja. Di mana petak yang pertama ini ada nilai-nilai wang. Pada setiap barang itu ada nilai wang dia kan. Ada 1,000, ada 2,000, ada 1,000, ada 100. Jadi awak boleh kira lah kalau dekat situ. Cuba tengok yang bahagian A ni. Yang besar ni 1,000 kan nilai dia, betul? Bukan nilai wang lah, nilai dia punya nilai dia 1,000. Okey, nilai nombor dia 1,000. Yang ini ada 1,000 juga kan. Jadi 1,000 dengan 1,000 dah 2,000, betul? Kemudian yang kita tengok yang kecil-kecil ni, ada 100, 100, 100, 100, 100, 100. Okey, baiklah. Cikgu nak Ainul Aisyah, ada tak Ainul Aisyah? Ainul Aisyah, boleh tak buka mikrofon dan bagi jawapan untuk A. Berapakah nilai pada gambar A ni? Ainul Aisyah mana? Boleh tak buka mikrofon awak? Okey, berapa nilai dia? 2060. 2060. Ainul Aisyah tengok betul-betul. 2,000 tu dah betul. Adakah 100, 100, 100, 100 tu 60? Cuba kira betul-betul. 2,600. Pandai. Tahniah Ainul Aisyah. Okey, boleh tutup mic Ainul Aisyah. Terima kasih. Tahniah. Okey, Ainul Aisyah menjawab tadi 2,600. Okey, tengok betul-betul Walaupun kali pertama Ainul Aisyah jawab salah tadi, tapi mungkin dia tak perasan. Jadi bila dia betulkan semula 2,600. Okey, cuba murid-murid tengok jawapan dekat sini. Mana 2,600? Jumpa tak? Nombor berapa daripada atas? 2,050. Nombor berapa daripada atas tu? Satu. Okey, ni kan nombor 4 kan? Okey, apa yang murid-murid perlu buat? Okey, tahniah. Okey, bagus. Apa yang murid-murid perlu buat? Gunakan pembaris. Sila padankan daripada titik hitam yang dekat atas ni, dekat petak A sampai ke titik hitam dekat jawapan 2,600. Sila buat sekarang. Padankan. Okey, dah selesai Okey, kita pergi ke bahagian yang gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua cikgu ajar dulu sebab nampak macam benda baru kan. Ni sebenarnya ulang aja ni. Saya dah siap. Okey, tahniah. Kita tengok gambar B. Kita tengok gambar B pula. Okey. Gambar B ni gambar bentuk cube. Macam kotak kan, macam cube. Okey, murid-murid kena perhatikan kalau murid jumpa cube yang besar ni, murid-murid nampak tak cursor cikgu yang gerak-gerak tu? Yang anak panah tu, nampak ke tak nampak? Okey, nampak. Okey. Kalau murid nampak. Okey, kalau murid nampak cube macam ini, yang petak-petak ni, murid kena ingat yang petak macam ini, yang macam ini, yang macam ini, yang cikgu tunjuk-tunjuk ni, ini nilai dia ialah 1,000. Okey, nilai dia ialah 1,000. Okey, macam mana nak tahu 1,000? Murid kira. Yang kecil-kecil tu ada 10 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ujung. Daripada kiri sampai kanan. Kemudian daripada atas sampai bawah. Murid-murid kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia pun ada 10. 10, lepas tu dia ada bawa pula ke belakang lagi, nampak tak? Dibawa ke belakang tu pun ada 10 juga. Okey. Jadi kalau cube yang besar macam ini, kita kena ingat nilai dia memang 1,000 walaupun dia tak tulis. Okey, cikgu awak tak payahlah kira, awak tak payah kira 1, 2, 3, 4, 5, 798. Lepas tu adik kacau, awak dah lupa. Kemudian awak marah adik. Tak payah kira, awak tengok je kalau cube macam ini memang nilai dia 1,000. Okey. Sebab dia banyak, kita takkan boleh kira. Okey, jadi sini 1,000. Yang ini pun 1,000. Okey, sebelah dia, yang sebelah ni biasanya
Kalau dia panjang macam ini, sekata panjang-panjang macam ni, dia nilai dia ialah 10. Okey, murid-murid cuba kira. Ada 10 tak daripada atas tu? Cuba kira. Yang sebatang ni. Ada berapa kotak kat situ? Ada. Tak? Okey, 10. Okey, ingat. Jadi tak payah nak kira-kira lagi. Dia memang 10 aja. Kecuali kalau murid nampak tiba-tiba yang ujung ni dia pendek sikit. Kan katalah yang ujung ni yang cikgu tunjuk dengan anak panah ni tiba-tiba dia pendek sikit. Yang pendek sikit tu kena kira. Maksudnya yang pendek sikit tu mungkin tak sampai 10. Okey, sekarang kita kira. Okey, ikut sama-sama ni 1000, 1000, ni 1000. Jadi ada berapa ribu sekarang? 1000 dengan 1000 ada berapa ribu? Dah 2000 kan? 2000. Okey, dah 2000. Okey, dah 2000. Yang ini sebatang-sebatang ni 10. Okey, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 1000, 2000, 2000 berapa? 2050. Okey, pandai. Sila gariskan. Sila padankan dengan pembaris. Okey. Okey, sekarang cikgu tak nak yang gambar C ni, cikgu tak nak ajar. Gambar C cikgu tak nak ajar. Cikgu nak murid-murid buat sendiri. Sebab C dengan B lebih kurang sama aja. Murid buat sendiri. Siapa dapat sila tulis di ruangan chatting. Tak payah on mic. Tulis di ruangan chatting berapa jawapan dia. Saya dah. Okey, tulis jawapan dekat ruangan chatting. Sila masuk ruangan chatting, tulis jawapan. Dah. Berapa jawapan? Tuliskan jawapan di ruangan chatting. 2000 ke, 1000 ke, 4000 ke. Yang sekarang kita berada dekat nombor C Alisha Maisara tanya kalau tulis dekat kertas dulu boleh ke cikgu? Boleh Alisha, silakan. Okey, Alisha jawab, Muhammad Ashraf jawab, Wawa jawab 3101. Orang lain ada nak jawab tak? Maaf, cikgu sebut Rokia Ahmad pun 3001, 101, Nur Aira 3101, Alia Maisara binti Kamarun Nizam 3001. Okey, betul. Tahniah. Semua pandai. 3100 1000, 2000, 3000, 3000 yang ini 100. Okey, 100 tapi jangan lupa yang kecil ni. Yang kecil itu nilai dia 1. Jadi 3101. Okey, ada yang menulis pun dengan perkataan Nur Umaira Afrina 3101. Okey, betul. Tahniah. Okey, murid. Sekarang kita pergi ke bahagian D. Tengok bahagian D. Bahagian D pula. Gambar raja D. Okey, gambar raja D ni nama dia, siapa tahu apa nama ni? Apa nama gambar ni? Yang gambar yang macam anak panah, lepas tu ada ni, apa nama dia? Tahu tak? Siapa tahu sila tulis jawapan dekat ruangan chatting. Tak. Tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Okey, cikgu bagi tahu. Murid-murid tulis dekat buku tu, buat catatan sikit Yang bahagian D ni nama dia garis nombor. Tulis kat situ. Jangan tulis dalam petak tu. Petak tu untuk jawapan. Awak tulislah buat catatan yang kalau awak nampak anak panah macam ni, lepas tu ada nombor-nombor, itu namanya garis nombor. Okey. Cikgu masuk di ruangan chatting tu, garis nombor Okey. Itu nama dia garis nombor. Okey, dia ada garis, kemudian dia ada anak panah, kemudian ada sengkang-sengkang dekat situ dan ada nombor pula tu. Okey, kita tengok nombor yang ada di situ. Boleh tak cikgu nak minta seorang murid lagi untuk on mic? Amirul Syahmi, ada tak Amirul Syahmi? Amirul Syahmi boleh on mic? Boleh on mic. Okey, sila baca nombor D tu. 7000. Silakan Amirul Syahmi. 7,640. Mana pula 40? Daripada kiri tu, daripada kiri dulu. Dia yang bukan kotak kosong tu, yang daripada kiri dulu. 7639 baca. Okey Amirul. 7639. Okey, bagus. Okey, Amirul Syahmi agak-agak dalam kotak tu nombor berapa? Apa jawapan dia? Silakan. 7,640. Okey, Amirul Syahmi kata 7,640. Betul ke? Cuba kita cek. Sebelah 7,640 yang dekat sini, dekat anak panah yang kita tunjuk ni, agak-agaknya berapa?
Ya. Yang kosong ni yang cikgu tunjuk anak panah ni. Tengok skrin. Agak-agaknya berapa ni? 7,641. Pandai. Okey, yang hujung sekali 7,642. Jadi nombor tu beturutan. 7,639, 7,640, 7,641 dan yang hujung sekali 7,642. Jadi jawapan Amirul Syami betul. Tahniah Amirul Syami Jadi murid-murid lain boleh tulis dekat sini, boleh tulis dan gariskan juga 7,640. Tulis di kotak ini dan padankan dengan pembaris. Pastikan awak gunakan pembaris ya. Kalau tak ada pembaris, awak carilah apa-apa pun yang boleh membuatkan garisan awak tu lurus. Okey, baik. Kita pergi ke D. D pula, D dah sudah. E. Okey, ke E. Okey. Berapa nilai E tu? Ribu dekat ribu ada berapa manik? Satu kan? Okey, dekat ratus ada berapa maniknya? 5. Okey, 1,500. Dekat puluh ada tak manik kat situ? Tak ada. Tak ada maksudnya kosong ke sifar? Sifar. Pandai. Okey, dekat sah ada berapa manik? 3. Okey, berapa jawapan dia? Saya minta berapa jawapannya? 1,305. 1,000. 1,303. Ada orang tadi dia sebut terbalik. 1,305. Tengok betul-betul nombor. 1,503. Ni jawapan dia kan? Okey, gariskan. Padankan. 1,500. Gariskan. Dah. Okey, tengok F. Okey, dekat F tu. Okey, cikgu nak tahu siapa pandai. Siapa tahu apakah nama gambar yang dekat F tu? Abakus. Abakus. Pandai. Siapa yang jawab abakus tu cikgu bagi 10 markah. 10 markah tu. Yang jawab dalam hati pun ada juga tu, segan-segan nak jawab. Cikgu bagi 5 markah je lah yang jawab dalam hati tu. Okey. Okey. Abacus. Okey, tengok abacus. Abacus ni kan dia ada berapa nilai dia? Maksudnya semua dah ada jawapan, tapi yang abacus saja belum ada jawapan. Berapa nilai dia? Agak-agak awak. Mana lagi yang belum gariskan? Kita belum garis. 1,640. 1,600. Okey, 40. Okey. Okey. Pandai. Mestilah itu jawapan dia. Okey, macam mana kita nak dapat 1,640? Cikgu ulang kaji balik. Okey. Dalam abacus ini, awak tengok anak panah yang cikgu tunjuk ni. Ini ialah sah. Okey. Ini ialah sah. Okey. Yang sebelah sini, yang cikgu tunjuk anak panah. Pastikan awak nampak anak panah cikgu ni Yang ini ialah puluh. Kalau ini sah, ini puluh. Yang nombor 3 ni ialah ratus. Okey. Dan yang sebelah kiri sekali ialah ribu. Okey, jadi dalam abacus ini awak tengok dia ada bagi kepada dua. Satu petak yang kecil di bahagian atas tu hanya ada satu manik aja kan? Nampak tak? Okey, yang bahagian yang kedua dekat bawah tu petak yang lebih besar dan setiap batang tu dekat bawah tu ada empat. Okey, dalam abacus ini apabila manik yang dekat atas ni berada di bahagian atas, dekat dinding atas ni. Okey? Bila dia berada dekat bahagian atas ataupun yang dekat bawah ni, apabila semua berada dekat dinding bawah, tidak ada satu manik pun yang menyentuh garisan tengah. Tengok anak panah saya ni. Jika tidak ada satu manik pun yang menyentuh garisan tengah ni, maksudnya tidak ada nilai. Nilainya ialah sifar. Okey, cuba kita tengok sah. Okey, manik yang ini dekat atas. Yang ini pun empat-empat semua dekat bawah. Ada tak manik yang menyentuh garisan tengah?
Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, maksudnya sifar. Okey, murid-murid pegang pensel, tulis dekat bawah ni. Tengok anak panah cikgu ni. Tulis dekat bawah ni sifar. Tulis sifar dekat situ. Dekat anak panah cikgu ni, cikgu tak dapat tulis, cikgu tunjuk anak panah je. Awak tulis sifar. Kosong sifar. Jangan eja, tulis nombor. Okey. Okey, kita pindah dekat puluh. Okey, cuba tengok dekat puluh. Cuba tengok dekat puluh ni. Yang dekat bahagian atas ni dia masih dekat atas ke dah turun? Masih ke atas. Masih dekat atas. Okey, maksudnya tak ada nilai. Okey, tak ada nilai. Tapi yang bawah ini semua 1, 2, 3, 4. Empat ni menyentuh garisan tengah. Okey, ada berapa yang menyentuh garisan tengah? 4 manik. 4 manik. Maksudnya nilai dia awak tulis dekat bawah ni 4. Nilai dia 4. Cikgu? Ya. Sifar ni tulis yang kat bawah, yang bawah. Ni. Okey, awak tengok komputer, nampak tak anak panah cikgu tu? Tulis kat bawah ni, bawah kotak, di luar kotak tu. Okey, di luar kotak tu. Okey, yang ini 4. Okey, yang ini 4. Okey, yang dekat puluh tu 4. Okey, sekarang ni kita pergi dekat ratus. Sila tengok anak panah. Okey, tengok bahagian atas ni. Manik yang atas ni masih dekat atas ke ataupun dia dah turun ke bawah menyentuh garisan tengah? Ke bawah. Dia dah jatuh. Dia dah jatuh ke bawah. Okey. Kalau dia dah menyentuh garisan tengah, manik yang atas ni nilai dia bukan 1. Kita nampak 1. Manik yang atas ni apabila dia turun sahaja, nilai dia 5. Nilai dia berapa? 5. Kena ingat. Nilai dia 5. Okey, pandai ingat. Okey, kunci jawapan awak tu dalam otak. Ada 5. Kemudian manik yang bawah ni, ada 4 ni, adakah semua naik atas? Tak kan? Tak. 1 je yang naik kan? Okey, 1 je naik. Yang bawah ni memang nilai dia 1, 1, 1, 1. Nilai dia 1, 1, 1. Jadi sekarang ni kita tengok sini. Yang atas ni 5, yang ini 1. Berapa nilai dia? 5 dengan 1? Jumlah dia? 6. 6. Okey, tulis kat bawah ni. Tulis kat bawah. Okey, tulis. Okey, betul. Betul. Tulis 6 dekat bawah tu. Tulis 6. Kita nak tengok jawapan kan? Memanglah kita boleh dapat jawapan tapi kita nak tahu macam mana nak guna abacus ni. Okey, tengok ribu. Tengok ribu. Okey, dekat ribu ni, petak yang atas ni, manik dia turun ke tak turun? Tak. Jadi tak ada nilai. Tapi petak yang bawah ni ada berapa manik yang naik? 1. Ada 1 manik naik, maksudnya kita tulis 1 kat situ. 1 tu maksudnya 1,000. Yang dekat ratus ni 1 ni maksudnya 100. Yang dekat puluh ni 4 ni maksudnya 40. Yang sini tak ada manik pun yang menyentuh, dekat sah ni maksudnya sifar. Jadi 1,640. Okey, dapat semua? Okey, kita pergi ke slide yang berikutnya, Tania. Okey. Sekejap. Kita pergi ke slide yang berikutnya. Okey, ni slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya ialah nilai tempat. Okey. Muka surat, berapa nilai tempat ni? 4. Okey, muka surat 4. Okey, tengok. Okey, tengok sini. Okey, tengok sini. Dalam muka surat 4, gambar yang saya tunjukkan ini ialah gambar buku aktiviti muka surat 4. Okey, tapi awak cuba tengok nota yang cikgu buat sikit ni. Okey, nilai tempat, macam apa tu nilai tempat? Okey, contohnya nombor ni. Nombor yang warna biru ni, tengok dekat kotak warna biru ni. Nombor dia ialah 5,283. Okey, 5,283. Okey, berapakah nilai tempat bagi 3? Sah. Nilai dia sah. Okey, yang ini nilai tempat dia puluh. Yang ini nilai tempat dia ratus. Yang ini nilai tempat dia ialah ribu. Ini senang kan? Darjah 2 dah belajar kan? Dah. Okey, sekarang kita pergi ke nilai digit pula. Okey. Nilai digit. Ya, apa dia? Kita faham. Tak faham? Siapa tu tak faham? Muhammad Iran Lewis. Okey, yang tak faham nilai tempat.
Okey, Darwish, Ian Darwish okey. Yang bahagian SAR ni nombor 5283 ni 5283 ni, kalau cikgu tanya Darwish ataupun kawan-kawan lain, cuba tengok nombor 3. Semua nampak nombor 3 kan? Okey, 3 ni apa nilai dia? Nilai dia ratus ke, puluh ke, ribu ke, SAR? Sa. SAR, itulah maksudnya. Dah faham kan? Okey, cuba tengok yang 8 ni, apa nilai dia? Nilai tempat, rumah dia tu dekat mana? Puluh. Nilai tempat ni macam rumah lah. Kalau dalam cerita yang biasa, ada orang nak pergi tandas, silakan. Okey. Kemudian puluh. Yang nombor 2 ni rumah dia dekat ratus. Nombor 5 ni ribu. Kita tak baca macam ni 500, 2000, 3 SAR, 80. Salah lah. Kita nak kena tahu nilai tempat, baru kita akan boleh sebut nombor tu dengan betul. Okey. Sekarang cikgu tengok ajar nilai digit pula. Tengok nilai digit. Kita masih gunakan nombor yang sama, 5283. Okey, nilai digit. 3 ini digit dia memang 3 lah. Nampak yang ni? Satu warna putih, satu warna kuning kan? Okey, 3 ini digit dia ialah 3. Tapi yang 8 ini dekat puluh ni, 8 ni dia nilai dia bukan 8. Nilai dia ialah 80. Faham tak kat situ? Okey. Yang dekat 2 ni, nilai dia bukan 2, tapi nilai dia ialah 200. Cara kita tulis. Kalau orang tanya nilai, apakah nilai digit 2? Nilai digit 2 ialah 2. Salah lah. Nilai digit 2 ialah 200. Kenapa pula 200? Sebab 2 ini terletak di rumah ratus. Ini SAR, ni puluh, ni ratus. Jadi 200 lah. Okey. Apakah nilai digit bagi 5? Nilai digit bagi 5 ialah 5,000. Kenapa ribu? Sebab kita kira belajar matematik, ini SAR, ini puluh, ini ratus, ini ribu. Jadi 5 ni ialah 5,000. Kalau 2 ni duduk dekat sini, dia akan jadi 2,000. Kalau 8 ni duduk dekat sini, dia akan jadi 8,000. Okey, faham Okey, jom kita buat sama-sama. Buku ni. Okey. Sila tengok latihan A. Sila tengok latihan aktiviti 2, latihan A. Okey, ada petak kosong sini, 1,110 SAR. Okey, sila tengok ribu, ada berapa ribu dekat situ? Tengok anak panas dia tunjuk tu. Tak payah kira, nampak kotak tu je awak tahulah. Berapa ribu? 3,000. Okey, tulis 3 kat sini. Tulis 3 dekat sini. Tengok anak panas saya. Sila tulis kat sini. 3. Okey. 3. Okey. Sekarang kita nak pergi ratus. Okey, awak nampak tak skeping macam ni? Macam papan kan? Macam papan. Okey, kalau jumpa yang macam papan ni, nilai dia memang 100. Dia bukan 1,000. Dekat 1,000 ni ada 10 keping papan macam ni. Ni ada 3 je ni. Ada sebab papan ni satu keping nilai dia 1,000 pula. Satu keping nilai dia 100. Jadi ada berapa keping dekat sini? 200. Okey, pandai. Okey, tulis 300 kat situ. Okey, dah? Okey, pulau ada berapa pulau? Sila tengok. Ada 20. Pandai, 2. Pulau ada 2. Pulau ada 2. Tulis 2 situ. Okey, SAR ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tulis. Okey, siap. Cantik. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid sila buat bahagian B dan bahagian C. Buat sendiri sekarang dalam masa 1 minit je cikgu bagi. Buat B dan C. Kira dekat-dekat tu tulis bilangan. Kira dekat sempua pula. Abacus tulis dia punya bilangan. Okey, simpan jawapan awak. Okey, simpan jawapan awak, sekejap lagi cikgu tanya. Ada lagi 30 saat.
Okey, siapkan dekat-dekat. Tak faham yang B ke yang C? Tak faham yang mana? Yang B ke yang C? Saya tak faham C. Saya tak faham yang C. Saya tak faham C, B. B faham. Okey, Saya tak faham okey. B. Okey. Saya tak faham yang B. Okey, tutup mic. Tutup mic. Tutup mic semua. Saya tak faham B. Okey, tutup mic semua. Muhammad Zarif. Okey, yang B ni awak tengok dekat sini. Dekat ribu ni ada berapa manik? 1. Tulislah 1 dekat sini. Dekat ratus ni ada tak manik? Tak ada kan? Kalau tak ada, tulislah sifar. Tulis sifar. Dekat puluh ni ada berapa manik? Tulis dekat jawapan dekat sini. Dekat sa ni ada berapa manik? Kira. Ada berapa donat dia tu? Manik atau donat ke apa ke je? Kira. Tulis dekat situ. Awak dapatlah jawapan. B tu sangat senang. Okey, C ni mungkin susah sikit. C ni mungkin susah sikit. Bagi murid-murid yang tak ingat macam mana nak kira abacus. Okey. Okey. Okey, sila sebut. Okey, daripada sebelah kanan. Ini nilai tempat dia apa? Sa ke, puluh ke, ratus ke, ribu? Yang saya tunjuk ni. Sa. Okey, sebelah dia apa? Sebelah puluh. Okey, yang ketiga? Ratus. Ratus. Yang ujung sekali sebelah kiri ni? Ribu. Okay, cantik. Okey, pandai. Okey. 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 Okey, sila tengok dekat ribu. Ada berapa manik yang kena garisan tengah? 5. 5. Ada 1 manik, tapi manik tu manik yang bawah ke manik yang atas? Atas. Bila manik yang atas turun, nilai dia ialah 5. Jadi tulis. Ada tak manik yang bawah ni naik ke atas? Tak ada. Ada. Jadi nilai dia cuma 5,000. Tulis situ 5,000. 5. Okey, dekat nilai dekat tempat ratus, ada tak manik yang kena garisan tengah? Tak ada. Tak ada, apa nak tulis dekat ratus? Sifar. Pandai. Okey, pandai betul. Okey, tengok puluh. Dekat puluh ada berapa manik yang naik? 4. 4. Okey, nilai dia 4 lah. Manik atas turun tak? Tak. Tak turun. Okey, jadi tak ada. Jadi 4 aja. 4 aja lah. Okey, dekat nilai tempat sa ni ada berapa manik yang naik? Cuba tengok betul-betul. 2. Jadi berapa nilai nak tulis dekat sa? 2. Okey, faham? Alhamdulillah. Okey. Okey, dengar sini. Awak tandakan nombor 2, tandakan dengan pensel. Nombor 2 dan nombor 3 sebagai awak punya homework. Buat sendiri. Boleh awak punya kerja rumah lah. Okey. Okey. Jangan buat sekarang, buat nanti selepas sesi Google Meet. Okey. Okey. Sekarang kita nak pergi ke slide yang berikutnya. Okey. Nombor 2 dan nombor 3 buat sebagai latihan pengukuhan selepas sesi Google Meet. Okey, saya pergi ke slide yang berikutnya. Okey, tengok slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya ialah tajuk cerakinkan nombor. Tengok cerakinkan nombor. Saya nak tanya murid-murid tahun 3 DZ, masa tahun 2 dulu ada tak belajar cerakinkan nombor? Pernah dengar tak? Ada. Okey, alhamdulillah lah. Pandailah tu semua tu, ingat lagi. Okey. Okey, tengok sini cerakinkan nombor ni. Okey. Apa maksud cerakinkan nombor? Okey. Nizat Nazril, sila tutup mic. Okey, terima kasih. Okey, apa maksud cerakinkan nombor? Okey, maksudnya kita mengasingkan sesuatu nombor kepada nilai yang lebih kecil supaya kita senang. Cerakin ni maksudnya macam kita pecah-pecahkan. Okey, tengok contoh. Nak cerakin kita ada 2 cara. Satu, cerakin mengikut nilai tempat. Tadi kita dah belajar nilai tempat. Yang ini cerakin mengikut nilai digit. Tadi pun kita dah belajar dah nilai digit. Okey, kita tengok nombor dia. Nombor yang kotak warna coklat. Okey, kotak warna coklat 3,726. Macam mana kita nak cerakinkan nombor 3,726 ni mengikut nilai tempat.
mengikut nilai tempat. Saya ulang nilai tempat kan ada empat kan? Ada sa, puluh, ratus, ribu. Sa, puluh, ratus, ribu. Betul kan? Okey, bila dia kata nilai tempat, awak kena cerakinkan dengan kaedah, ikut kaedah yang warna pink ni. Nampak warna pink ni? 3,000, 3 tu kita tulis nombor 3. Tapi ribu tu kita kena eja. R-I-R-B-U-B. 3,000 ni ialah yang tepi ni. 3,000. Yang ini 700. 7 tu kita tulis nombor. Tapi yang ratus itu nilai tempat dia kita eja. Nilai tempat ribu kita eja. Nilai tempat ratus kita eja. Nilai tempat puluh pun kita eja. Nilai tempat untuk sa pun kita eja. Faham tak setakat tu? Sebelum cikgu pergi yang bawah tu. Faham. Okey, alhamdulillah Okey, ingat kalau cerakin ikut nilai tempat, mesti buat macam ini. Dia punya nilai tempat tu yang ribu, ratus, puluh, sa tu kita eja. Okey, kemudian contoh yang kedua, masih guna nombor yang sama, 3,726. Tapi kita nak cerakinkan mengikut nilai digit. Digit tu ialah nombor lah. 1, 2, 3, 4, 5, 1,000, 2,000, sejuta, 2 juta. Itu digit lah. Okey. Jadi bila kita cerakinkan, kan cikgu kata cerakin ialah mengasingkan sesuatu nombor kepada nilai yang lebih kecil ataupun pecah-pecahkan. Okey, 3,000 kita tulis macam ni. 3,000, 3,000. Nampak tak cara dia? Kita sebut yang ini, kita sebut ni 3,000 juga. Tapi ini cara menulis nilai tempat. Yang ini kita sebut 3,000 juga. Tapi ini ialah cara menulis mengikut nilai digit. Kita sebut sama, tapi cara kita tulis tak sama. Jadi murid-murid kena ingat, nilai tempat kena eja. Nilai digit kena tulis nombor. 700 kita buat macam ni. 20 kita buat macam ni. 6 kita tulis nombor macam tu. Okey. Yang ini tak susah sangatlah. Okey. Okey, sekarang kita cuba satu latihan. Okey, sila tengok aktiviti 3 muka surat 5. Aktiviti nombor 1 tu. Okey. Cikgu nak sebut satu orang murid, nama dia boleh tak Nur Atika Husna? Sila buka mic. Nur Atika Husna. Nur Atika Husna. Okey. Nur Atika Husna, sila tengok nombor 1A. Baca 9,000. Sila baca Nur Atika Husna. 9,145. Okey, betul. Okey. Ribu dia berapa Nur Atika Husna? Dalam kotak ni nak tulis berapa? Ribu dia berapa tadi? Nur Atika Husna baca. Ribu dia berapa? 9. Tulis nombor 9 situ. Semua tulis. Nur Atika pun tulis, kawan-kawan lain pun tulis. 9,000. Okey. Ini nak ikut nilai tempat ni. Nampak ni? Cerakinkan nombor mengikut nilai tempat. Nilai tempat. Mesti eja. Okey, tambah 1. Kan 1 ni, 100, 1 kan? 1 apa ni Nur Atika Husna? 100. Okey, dalam kotak ni nak tulis apa Nur Atika Husna? 100. Nak kena eja ke tak? Kena. Eja. Eja. Nur Atika tahu kan eja ratus kan? Eja ratus. R-A-T-U-S. Okey, siap. Kemudian tambah. Okey, 9 dah sudah. 1 dah sudah. 100 lepas 100 apa? 44. Digit 4 kan? Okey, 4 ni 4 apa Atika? 4,000, 4 juta, 40. 4 ni 4 apa? Nur Atika Husna. 4 ni 4 apa? Atika ada lagi tak? Halo. Atika? Nur Atika Husna, 4 ni 4 apa? 40. Okey, 40. Pandai. Tulis sini. 4 tu nak kena eja ke tulis nombor aja? Tulis nombor. Okey, 4 tu tulis nombor. Yang nak kena eja ialah puluh. Okey, dekat petak ni tulis 40. Macam ni. Macam ni. Cara menulisnya macam ni.
40. Okey. Okey, 40. Okey, bagus. Murid-murid lain ikut ya, kawan-kawan lain. Okey, dan yang akhir sekali, berapa sah? Atika Husna. 5. Pandai. Okey, tahniah Nur Atika Husna. Boleh tutup mic awak. Okey. Tahniah. Okey. Cerakinkan ni tak susah lah. Sebenarnya senang saja. Cuma murid kena perhatikan arahan. Kena baca arahan dia. Ikut nilai tempat. Yang nilai tempat tu mesti eja. Ikut nilai digit, kena tambah kosong-kosong. Kalau puluh ada 1 kosong. Kalau ratus ada 2 kosong. Kalau ribu ada 3 kosong. Kalau sah ada berapa kosong? Siapa tahu? Sah ada berapa kosong? 1. Sah tak ada kosong lah kan? Dia tak ada kosong. Dia tak ada sifar tu kan? Belakang dia tak ada sifar. Dia 1 digit je, betul? Dia 1 digit je. 1, 2, 3, sifar 1, 2, 3. Okey. Okey. Yang ini yang lain buat sendiri Nombor 2 dan nombor 3 sila tandakan. Nombor 2 awak tandakan macam tu, palang sikit. Nombor 2 dan nombor 3 sila buat sendiri. Alahai, kesiannya Aisyah, habis bateri tak cas ke? Okey. Nombor 2 dan nombor 3 awak buat sendiri, ambil masa, buat petang nanti ke, malam nanti ke, besok ke, ambil masa awak Jangan takut, jangan tergesa-gesa. Okey. Kemudian cikgu nak pergi ke slide yang berikutnya. Okey. Cerakinkan dah sudah. Okey, slide yang berikutnya banding nombor. Okey, cikgu nak murid-murid sila tengok muka surat 6. Sila tengok muka surat 6. Okey, banding nombor. Okey. Jumpa Okey, banding nombor ni tak susah. Banding nombor ni senang aja Okey. Banding nombor, apa tujuan kita nak banding? Alah, nak buat apa banding-banding nombor? Biar je lah nombor tu macam tu. Kita nak kena banding juga Okey, tujuan banding nombor, tujuannya untuk mengenal pasti nombor yang lebih besar atau lebih kecil. Sebab dalam banding nombor ni kita nak tahu yang mana lebih besar. Nombor A lebih besar ke nombor B yang lebih besar? Contohnya sila tengok. Cikgu ada 2 nombor sini, 3,726 dengan nombor 3,672. Okey. Siapa ni? Nur Aira Khadijah. Mana Nur Aira Khadijah? Nur Aira Khadijah mana? Sila on mic. Okey. Terima kasih Nur Aira Khadijah. Sila tengok yang saya punya arrow ni. Okey. 3,726 dan 3,672. Lebih besar ke lebih kecil? Mama saya tak tahu lagi macam mana nak buka. Buka apa? Ni lah, dah buka dah, cakap. Aira nampak tak cikgu punya slide? Yang ini, yang ini. Tak nampak cikgu. Oh, tak nampak. Okey. Kalau tak nampak puan, sila pergi dekat nama saya. Nampak tak nama saya ada 2 dekat sebelah kanan tu? Okey. Okey. Nama saya yang presentation. Puan tekan pin dekat presentation tu. Bagi dia keluar. Dia keluar tak? Tak nampak dah cikgu. Tak nampak. Siannya tak marah dekat nama saya ada 2 kat situ. Sila tekan yang Latif your presentation tu, yang sedang buat presentation tu. Kan ada gambar pin, ada gambar 3 titik ke, ada gambar pin di situ, gambar pin kan? Sila tekan pin tu. Tekan pin tu. Supaya dia keluar. Okey. Boleh? Tak boleh pula. Tak boleh? Macam mana? Okey, tak apa. Okey, Aira tulis. Ambil tulis dengan kat kertas. 3,726. Okey, buat kotak 3,726. Murid-murid lain yang boleh tengok sila tengok slide satu kotak lagi sebelah kanan dia 3,672. Tidak nampak tu. Ni.
Nombor aja, jangan eja, nombor aja. Kita belajar matematik sekarang ni. Okey. Nombor yang pertama tadi 3726 lebih besar ke atau lebih kecil daripada 3672? Lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Macam mana Aira tahu lebih besar? Cuba bagi tahu cikgu. Cikgu tulis macam 6. ha? 7 lagi banyak dari 6. 7 dari dekat nilai tempat mana? Dekat nilai tempat ratus ke ribu Aira tengok? 3000 sama kan? 3000 sama betul tak? 3000 sama, tapi ratus dia yang ini 700, yang ini 600. Ada tentulah 3700 lagi besar kan? Okey, Tania, Aira, okey, boleh tutup mic. Okey, murid-murid. Dalam banding nombor ni kita nak kena tahu lebih besar, lebih kecil ataupun lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada. Kerana kita akan gunakan perkataan ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada ni dekat dalam latihan muka surat 6 ni. Okey. Kita tak akan buat dalam buku sekarang. Murid-murid akan buat ni sebagai homework sebagai kerja rumah lah. Untuk aktiviti 1, nombor 1, sila baca arahan tu, warnakan jawapan. Okey, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Murid warnakan jawapan. Warna apa nak warna cikgu? Sukati awak. Awak gunalah warna yang awak suka, cantik-cantik. Okey, janganlah tapi masa mewarna tu janganlah warnakan sampai tulisan tu hilang, cikgu tak boleh baca. Sebab kita bukan belajar pendidikan seni sekarang. Cikgu nak awak warnakan sebagai jawapan. Bukan warnakan sampai hilang perkataan tulisan lebih besar atau lebih kecil tu. Guna apa warna yang awak suka pun. Okey, yang nombor 2 ni, awak tulis jawapan dekat peta ni, lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada. Tengok nombor. Banding nombor ni dengan nombor ni, apa jawapan dia? Lebih besar daripada kah, lebih kecil daripada? Okey, yang nombor 3 ni, awak ada 3 nombor dekat depan atas ni, ada 3 nombor. Awak letaklah nombor ini, pilih 2 nombor, letak di sini 1, di sini 1. Kemudian pilih lagi 2 nombor, letak di sini 1, di sini 1. Kemudian cuba baca lebih besar daripada. Tengok balik nombor ni, tengok balik nombor ni. Betul tak nombor yang awak tulis tu? Katalah awak tulis sini 5. Contohlah cikgu bagi 5 5, 8. Sini 5, sini 8. Kemudian awak baca 5 lebih besar daripada 8. Betul ke salah? Salah lah. Maksudnya kalau awak rasa salah, maksudnya jawapan awak tu memang salah. Awak kena betul, padamkan, buat jawapan yang baru. Boleh guna 3 nombor ni saja. Tak boleh guna nombor lain Nombor 3 nombor ni saja. Okey, ini sebagai awak punya homework juga. Boleh Okey. Okey, Tania. Okey, itu kerja rumah awak. Okey. Seterusnya ini aja kerja awak. Cikgu nak bagi lagi tapi cikgu rasa dah cukup banyak dah kerja ni. Okey, kerja-kerja yang awak dah siap ni, awak boleh kongsikan kerja-kerja yang awak dah siap ni ke dalam ambil gambar, kemudian kongsikan awak ke dalam Google Classroom. Kelas matematik, kelas 3 Daisy, mata pelajaran matematik Cikgu Latif tu. Awak boleh kongsikan, bagi tahu Cikgu Latif saya dah siap masukkan gambar tu, kerja awak tu. Kalau yang dah boleh masuk Google Classroom, cuba mulai minggu ni cuba kongsikan hasil kerja awak. Ambil gambar, katalah muka surat 6 ni awak dah siap. Okey, dah siap, dah cek dengan ibu, dah cek dengan ayah, ibu kata okey dah betul ya. Macam mana nak kongsikan? Okey, awak buat dalam buku aktiviti. Okey, itu yang pertama, betul. Okey, buat dalam buku aktiviti. Yang kedua, ambil gambar guna handphone. Okey, betul. Okey, ambil gambar guna handphone. Gambar tu dia akan simpan dekat galeri, betul?
Dekat galeri handphone kan, okey. Kemudian awak masuk Google Classroom. Cikgu tengok dalam grup Telegram 3 Daisy, ramai dah murid 3 Daisy yang berjaya login ke Google Classroom. Jadi masuk ke Google Classroom, kelas 3 Daisy, awak tengok dekat bahagian mata pelajaran bahasa Melayu tu ada classwork apa semua tu kan. Awak hantar gambar awak, jawapan awak tu, ya katalah jawapan muka surat 6 yang kita buat tadi, muka surat 5 dan muka surat 4 tadi. Tapi untuk minggu ni cikgu tak mahu awak hantar semua. Cikgu nak awak hantar muka surat 6 saja. Perhatian kepada murid, untuk minggu ni sebagai latihan kita menghantar tugasan ke Google Classroom. Saya nak murid-murid hantar muka surat 6 tajuk banding nombor hasil kerja awak ke Google Classroom. Muka surat 6 sahaja. Hantar satu saja sebagai latihan menggunakan menghantar tugasan. Kalau awak dah pandai buat ini, nanti minggu depan kita boleh hantar 2 ke 3 sekali. Jadi untuk minggu ni saya mohon murid-murid dengan bantuan ibu ayah bantu anak-anak untuk hantar muka surat 6 tu ke dalam Google Classroom. Dia ada perkataan nanti dia kata turn in. Cuba turn in. Tengok, cikgu nak tengok berapa orang yang dapat hantar hasil tugasan. Muka surat 6 saja ya, muka surat lain jangan hantar. Muka surat lain awak buat di dalam buku aktiviti sahaja. Jelas tak tu? Faham tak? Baik, cikgu. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Ni buku teks kita. Ni buku teks kita. Ni buku teks kita dengar tak suara cikgu? Dengar, okey. Ni buku teks. Okey. Kemudian yang penting sini, tengok. Okey, tengok yang ini. Okey, ini penting. Ini buku apa? Siapa tahu? Yang saya tunjuk ni buku apa? Buku tulis. Okey, betul. Okey. Buku tulis. Okay, sila tutup mic Nur Amni Safia. Nur Amni Safia, sila tutup mic. Okey. Ada berapa orang kita tutup mic tu? Dah lupa je peraturan. Muhammad Zarif, sila tutup mic awak. Okey, kesian kawan-kawan nak dengar. Okey, terima kasih. Okey, apabila menggunakan buku tulis, okey, yang pertama sekali. Okey, tengok nombor 1. Buat garisan tepi. Kalau buku tulis awak tu kotaknya kotak besar atau kotak sederhana, darjah 3 ni kita tak pakai kotak besar murid-murid. Kalau awak ada kotak besar tu jangan guna lagi. Kita akan guna kotak yang sederhana. Saya tak ingat buku nombor berapa tu. Kalau tak silap saya, kalau tak silap cikgu, buku Nombor 1. buku nombor 1 buku tulis bahasa Melayu. Kalau tak silap buku warna pink kan? Buku tulis warna pink kan? Betul? Betul tak? Betul. Buku tulis warna pink, okey? Okey. Awak gariskan. Okey, tengok ni. Tengok betul. Nombor 1, buat garisan lurus, guna pembaris di garis tepi ni daripada atas sampai ke bawah, guna pembaris. Okey. Nombor 2, tulis hari. Dekat nombor 2 ni tulis hari. Lepas tulis hari, gariskan. Okey. Nombor 3, tulis tarikh. Lepas tulis tarikh pun awak gariskan. Okey. Nombor 4, dekat bawah ni awak tulis arahan. Tengok dalam buku apa arahannya. Sila lengkapkan latihan berikut. Sila tulis, sila cerakinkan nombor berikut. Tengok arahannya lah dalam buku tulis ke, tapi kita tak buat. Minggu ni kita tak buat. Tulis arahannya. Kemudian di bawah ini barulah awak buat latihan, awak kemas-kemas. Buat latihan awak kemas-kemas cantik-cantik, okey? Supaya senanglah nak tengok awak kan buku awak. Kalau tak kemas kan awak tak suka tengok, okey? Jadi buat kemas-kemas. Faham tak cara menggunakan buku tulis matematik kita? Okey. Tahu. Okey.
Kalau dah faham, okey. Seterusnya yang ini tak payah buat. Okey, tak payah buat untuk minggu ni, tak payah sebab kita nak belajar yang simple je dulu. Okey. Yang ini seterusnya yang mana? Ya. Okey, yang ini pun banding nombor ni pun tak payah buat. Okey, tak payah, yang tak, maksudnya minggu ni tak ada latihan dalam buku tulis, dalam buku aktiviti aja. Okey, jadi ini slide cikgu yang terakhir. Nampak tak slide cikgu yang terakhir tu? Tahniah, anda telah berjaya mengikuti PDPR Matematik tahun 3, minggu ketiga tahun 2021. Jadi tahniah, hari ni cikgu tengok ada 35 orang murid. Jadi kepada murid-murid yang masih belum mengisi link kehadiran, okey, kepada murid-murid yang masih belum mengisi link kehadiran, cikgu nak awak masuk ke ruangan chatting yang belum isi, sila isi link kehadiran PDPR tahun 3 Google Form. Kena isi. Itu menunjukkan kehadiran awak. Kalau awak tak isi, nanti pihak sekolah tengok nama awak tak ada, pihak sekolah akan beranggapan awak tak hadir ke kelas. Kalau dekat sekolah biasa pun kita tak hadir kelas kan satu kesalahan. Kan? Jadi awak mungkin ada tapi awak tak hadir kelas. Okey, jadi kena isi. Okey. Bagi yang belum isi, sila masuk ke ruangan chatting. Klik Google Form, isi ruang kehadiran, kemudian submit. Okey, untuk slide terakhir ni cikgu doakan murid dan keluarga sentiasa sihat dan gembira dan bersemangat menghadapi tempoh kita berada pada tempoh PKP ini. Kita tak tahu berapa lama. Okey, cikgu juga berharap murid-murid terus berada di rumah untuk kekal lebih sihat. Okey, jadi bersama kita tanda pagar, kita jaga kita, bersama kita hapuskan COVID-19. Okey. Murid-murid yang dah lengkap, itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Harap-harap murid dapat mengikuti dengan baik. Kalau nak ucap terima kasih, boleh diucap di ruangan chatting. Okey. Murid-murid boleh meninggalkan kelas. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik cikgu. Bye. Bye. Okey, nak ucap terima kasih. Boleh di ruangan chatting. Bye-bye. Bye. 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 Okay, bye. Kalau nak keluar, sila tekan gambar telefon warna merah. Cuba tengok ada gambar telefon warna merah, kita keluar ya. Tiara Dana boleh keluar sekiranya dah lengkap isi orang kehadiran. Mama Akif, Mama Adib boleh keluar. Silakan.